Banyak implikasi politik diperkata kesan kegagalan undi belah bahagian di Dewan Rakyat. Penganalisis berpandangan ketika ini Pakatan Harapan berada dalam keadaan lemah susulan pandangan berbeza antara gabungan parti. Bagi memahami percaturan politik ini di talian menerusi Skype penganalisis politik Universiti Melaya, Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi. Doktor, Ya, selamat pagi. selamat pagi. Ya, boleh Doktor terangkan apa makna kegagalan undian belah bahagian kepada kedudukan Pakatan Harapan ketika ini? Okey, kegagalan dalam undi bawah bahagi ini pertamanya disebabkan tidak ada kerjasama yang padu di antara sekutu ataupun Pakatan Harapan itu sendiri dengan parti yang tidak dikaitkan dengan Perikatan Nasional seperti Parti Warisan, dan juga sokongan berapa kursi daripada kursi kursi Parti Pejuang. Dan pada masa yang sama juga Pakatan Harapan dilihat kurang mahu mengadakan kerjasama dengan beberapa ahli-ahli parlimen yang dalam Perikatan Nasional sendiri dalam konteks untuk memastikan undi belah bahagi itu dapat dilaksanakan ataupun disokong dengan jayanya. Jadi ini antara punca kepada kegagalan PH dalam undi belah bahagi tersebut. Ya, Dr. Awang, kita juga tidak boleh menafikan kepimpinan Datuk Seri Anwar ketika ini seolah-olah dicabar. Pandangan Dr. Awang sendiri. Okey, kita lihat dalam konteks ini kepimpinan Anwar sebenarnya cuba untuk melakukan sedaya upaya mereka untuk memastikan undi belah bahagi itu berlangsung ataupun dijayakan dengan baik. Namun pada masa yang sama disebabkan dalaman, bukan saja dalaman dan juga kerjasama daripada Perikatan Nasional yang sebelum ini tidak berpuas hati dengan belanjawan 2021 itu tidak dilaksanakan dengan baik. Ini menyebabkan usaha itu belum lagi menampakkan kejayaan. Jadi kita kira dalam konteks ini PH bukan saja bergantung kepada diri parti itu sendiri atau blok itu sendiri, tapi juga perlu meraih sokongan daripada Parti Warisan dan juga perlu cuba menarik sokongan dan meyakinkan sokongan daripada ahli-ahli parlimen UMNO itu sendiri. Hal ini kerana kita tahu bahawa dalam Parti UMNO sendiri terdapat beberapa pihak yang kurang berpuasi dengan belanjawan 2021 dalam beberapa aspek tertentu, dan juga ada yang kurang berpuasi dengan kepimpinan Perikatan Nasional itu sendiri. Jika ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh Pakatan Harapan dengan mengadakan pakatan ataupun kerjasama yang tersijik dengan pihak-pihak tersebut, maka ia akan menghilangkan risiko daripada terus gagal dalam undi belah bahagi ini. Ya, bagaimana nak membaca apa langkah Datuk Seri Anwar Ibrahim seterusnya untuk beliau kekal relevan? Okey, dalam konteks ini, ia perlu dilihat bukan saja dalam konteks undi belah bahagi, tapi juga ia perlu dilihat dalam konteks perjalanan Dewan Rakyat ataupun selepas belanjawan 2021 itu diluluskan. Misalnya, perkara ini, sekiranya mereka ingin mengambil alih kerajaan, ia tidak perlu terhenti pada dalam konteks belanjawan kerana sekiranya mereka berjaya mengambil alih kerajaan, maka mereka tidak perlu lagi membincangkan isu mengenai belanjawan, sebab belanjawan itu sudah hampir dibentangkan. Jadi saya kira mereka perlu ada plan A, plan B dan plan C. Dan sekiranya plan A, plan B, plan C ini tidak berjaya, yang pertama melalui undi belah bahagi, sekiranya undi belah bahagi itu gagal, mereka perlu memastikan bahawa mereka ada SD untuk memastikan mereka dapat mengambil alih kerajaan. Dan sekiranya gagal juga, plan C mereka ialah mereka perlu bersabar dan menunggu pilihan raya umum yang akan datang. Mereka perlu memfokuskan tentang kekuasaan parti, jentera, bahagian dan cawangan PKR, dan seterusnya mengukuhkan kepimpinan mereka
dengan merapatkan barisan kepimpinan untuk bersedia menghadapi pilihan raya umum akan datang. Sama ada tahun depan ataupun 2 tahun lagi, tapi persediaan itu perlu dilakukan dan ini lebih relevan jika PH memberi perhatian aspek mengemas diri dalam kesiapan pilihan raya umum dengan mendapat sokongan yang semakin kukuh dalam kalangan rakyat di negara ini. Saya kira Plan C itu lebih rasional dalam konteks semasa, walaupun Plan B itu mungkin sedang berjalan. Ya, Dr. Awang, kita juga nak melihat dengan bagaimana pula dengan percaturan parti-parti lain selepas ini sama ada UMNO, Pejuang, PAS dan lain-lain. Okey, isu yang berlaku dalam kalangan UMNO atau akar umbi UMNO ialah mereka mahu mempertahankan kerusi tradisi mereka. Jadi apabila mereka mahu mempertahankan kerusi tradisi mereka, maka ia tidak dapat mengelak daripada berbalah dengan parti bersatu. Dan parti bersatu pula perlu kalau bertanding kepada pilihan raya akan datang, mereka perlu memfokuskan sekurang-kurangnya 50 kursi yang UMNO kalah pada pilihan raya umum yang lalu. Dan juga kursi yang mereka menangi dan kemudian melompat menjadi bilik parti bersatu. Namun jika perkara ini gagal dirunding secara sebaik-baiknya antara Bersatu dan UMNO, ini memberikan satu perpecahan kalangan dalam bentuk kerjasama tersebut. Akhirnya pilihan akhir ini mungkin free for all. Maknanya pada pilihan raya umum nanti hubungan UMNO, PAS dan Bersatu itu nanti atau dalam PN mereka bertanding sesama mereka dan apabila mereka menang barulah mereka berunding tentang pembentukan kerajaan dan kerjasama politik yang lebih rasional. Jadi ini merupakan, saya kira dalam konteks ini langkah yang terbaik berbanding daripada terus bersekutu push perang dingin sesama mereka. Ya, baik. Terima kasih Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi dalam memberikan ulasan itu. Itu tadi penganalisis politik News Team Melaya.